بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام ولمشايخنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Alhamdulillah, syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nikmat kehidupan. Ditambah lagi nikmat kesihatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Moga-moga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita menjadi hamba yang bersyukur, sentiasa bersyukur dan dari masa ke semasa memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita sambung mendengar ataupun membaca hadis daripada buku 40 hadis penawar hati. Moga-moga dengan kita mengisi masa mendengar hadis kalam mulia Nabi SAW akan melembutkan hati kita, menyuburkan keimanan kita dan memberi semangat kepada kita untuk beramal dan mempelbagaikan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hadis yang ke-28 letakkan tajuk oleh penulis hafizahullahu taala wa mata'allahu bisihhati wal afiyah. Hadis yang diletakkan tajuknya tawaran istimewa yang kekurangan pelanggan. Hadis yang ke-28 wabisanadil muttasil wabihi qal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayha an yastahimu 'alayhi لا لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا عليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا متفق عليه. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebut sebagai muttafaqun alaih. Pada hadis ini yang mana artinya kita tengok maksud daripada hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya orang ramai mengetahui betapa besar pahala azan dan menempati saf pertama, yakni ketika sembahyang berjemaah, kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya melainkan dengan membuat undi atau giliran, nescaya mereka akan berbuat demikian. Dan seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala bersegera, ini pergi ke masjid untuk melakukan sembahyang berjemaah, nescaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Demikian pula seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala sembahyang Isyak dan subuh dengan berjemaah,
nescaya mereka sanggup datang untuk menghadirinya sekalipun mereka terpaksa berjalan dengan merangkak-rangkak. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam sahabat mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ni telah kita sebut berulang kali sedikit berkenaan dengan kehidupan dia, bernama Abdul Rahman bin Ad-Dawsi bin Sakhr Ad-Dawsi, seorang sahabat yang antara yang paling banyak menghafal hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekitar 5,000 lebih, 5,300 lebih yang dihafal, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kerana banyaknya masa waktu yang diperuntukkan walaupun dia memeluk Islam di akhir itu ketika peperangan Khaybar pada tahun 7 Hijrah, tetapi kebersamaan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama dengan Rasulullah di sekitar Masjid Nabawi, dan beliau merupakan antara ahli suffah yang berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebersamaan dia dengan Nabi waktu dia bersama dengan Nabi itu banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam ini kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awal." Kalaulah manusia ni, kalaulah orang ramai tahu betapa besarnya pahala azan fi nida' was-saffil awal, dan besarnya pahala solat di saf yang pertama, solat berjemaah, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Kemudian mereka tak dapati untuk dapatkan kedua-dua ni, kemudian mereka tidak menemukan jalan untuk memperolehinya melainkan dengan membuat undian, kan? Lastahamu alaihi, nescaya mereka akan buat undian untuk dapatkan ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada saf awal ini, azan dan saf awal, mengumandangkan azan dan mendirikan solat berjemaah di saf yang pertama itu. Kalaulah manusia ni mengetahui sebenar-benarnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pada kedua-dua tempat ini, maka nescaya mereka akan mengundi kalau yang itulah cara untuk dapatkan kedua perkara ini. Kemudian walau ya'lamuna fi tahjir lastabaqu alaihi, dan seandainya mereka mengetahui betapa besarnya pahala fi tahjir lastabaqu alaihi, besarnya pahala untuk melakukan sembahyang berjemaah, maka nescaya mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kemudian disebutkan lagi walau ya'lamuna ma fil atamah, dan kalaulah mereka mengetahui betapa besarnya pahala sembahyang isyak, wasubhi, dan subuh berjemaah, la atauhuma walau habwa, nescaya mereka sanggup datang untuk menghadirinya sekalipun mereka terpaksa berjalan dengan merangkak-rangkak. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tengok keterangan yang diberikan oleh penyusun buku 40 hadis penawar hati ini.
Apa katanya? Katanya azan menempati saf pertama, bersegera pergi ke masjid dan mengerjakan sembahyang Isyak dan subuh dalam berjemaah adalah di antara amalan yang akan diberikan pahala yang amat besar sekali pada hari kiamat nanti. Azan, kita tengok azan ni bagi yang melaungkan azan yang kita panggil muazzin, ataupun di sini di Malaysia ni kita gelar sebagai Bilal. Kerana orang yang sahabat mulia Nabi SAW yang mengalunkan azan pada ketika hidupnya Nabi SAW itu adalah Bilal bin Rabah, kan? Abdullah bin Ibnu Abi Makhtum. Maka pada pahala azan ini, kerana orang yang melaungkan azan ini ketika masuknya waktu solat, maka sejauh mana suaranya sampai, maka semuanya itu akan menjadi saksi terhadap amal kebaikan yang dia lakukan, memanggil, menyuruh orang mendirikan solat secara berjemaah, maka semua ini akan menjadi saksi di hari akhirat kelak. Tapi kita tak nampak apa benda-benda ini, benda sam'iyat kita tidak nampak, menyebabkan orang tidak berebut-rebut untuk mendapatkan, maksudnya untuk melakukan tugas ini. Kemudian, dan mengerjakan sembahyang Isyak dan subuh dalam berjamaah adalah di antara amalan yang akan diberikan pahala yang amat besar sekali pada hari kiamat nanti. Jikalau orang ramai menyedari nilai ganjaran terhadap amalan-amalan ini dan diperlihatkan kepada mereka seperti gaji yang diterima pada setiap hujung bulan, sudah pasti mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Bahkan mereka akan terpaksa membuat undi atau giliran untuk orang-orang yang ingin mendapatkan peluang ini. Solat berjemaah, seperti yang kita tahu, kelebihan solat berjemaah berbanding dengan solat bersendirian. Apa kata Nabi? Nabi SAW kata, salatul jamaah afdalu min salatil fadh bi 27 darajah. Solat berjemaah ini lebih daripada solat bersendirian sebanyak 27 darajat. Bukan pahala tetapi darajah solat berjemaah ini. Dan solat berjemaah ini bagi sesuatu kawasan itu menjadi fardu kifayah. Maksudnya di suatu kawasan itu perlu ada sekurang-kurangnya 2 orang mendirikan solat secara berjamaah, maka terangkat dosa bagi orang penduduk kawasan tersebut dalam hal solat berjamaah ini. Tinggi. Solat berjamaah ini merupakan suatu pelindung bagi sesuatu kawasan itu ditimpa kemudaratan untuk orang-orang yang solat berjamaah. Hari ini kita tengok bila Allah Subhanahu wa taala tarik peluang ini kepada kita. Bagi orang yang sentiasa melazimi masjid ataupun surau-surau dan terhalang, maka mereka akan merindui tempat-tempat ini. Dan bagi kita sendiri pun, kan, bila kita dilaungkan azan pada hari ini, kita dihalang tambah-tambah untuk solat Jumaat, kita terhalang dengan wabak ini, maka kita tak akan dapat menghargai betapa nikmatnya seseorang itu apabila diberi peluang untuk solat secara berjamaah di masjid ataupun surau. Kita dulu mungkin kita ambil sambil lewa perkara ni, menghadiri menyahut panggilan di sesuatu kawasan itu. Jadi kita ambil acuh tak acuh untuk hadir solat berjemaah. Tetapi ketika mana Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan wabak ataupun pandemik ini, maka baru kita menghargai
kehadiran kita di masjid ataupun di surau. Kemudian dia sebutkan lagi, namun kenyataannya bukan demikian. Ramai orang yang menolak dalam melaksanakan amalan-amalan ini. Nak dia cari orang yang azan pun terkadang di satu kawasan tu susah. Ada yang volunteer, kan? Ada yang menjadi sukarela untuk melaungkan azan. Ini kerana apa? Orang-orang ni dia pernah mendengar hadis-hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tentang kelebihan orang yang melaungkan azan. Kadang di kampung-kampung kita tengok orang tua diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuluh tahun melaungkan azan. Betapa nikmatnya kehidupan mereka dalam peluang mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala lorongkan untuk melaungkan azan. Tapi kalau benda ni, kalau orang tahu, bukan sekadar allowance seorang Bilal itu ataupun manfaat dunia yang orang perolehi, kalau orang tahu lebih daripada tu dia akan dapat di hari akhirat, maka berebut-berebut orang nak menjadi muazzin di surau-surau ataupun di masjid-masjid. Kemudian terkadang kalau ternampak saf pertama, ini tentang saf, terkadang kalau nampak saf pertama atau saf di depan itu kosong, yang seorang mempersilakan orang lain untuk memasukinya dan yang lain pun begitu pula. Itu sikap kita. Sikap kita ketika mana di ruang saf awal itu kosong, maka kita dahulukan orang lain. Makruh ada kaedah menyebut al-itharu fil qurbi makruh. Maksudnya mendahului orang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu makruh. Sepatutnya diri kita dahulukan diri kita. Al-itharu fil qurbi makruh. Maksudnya mengutamakan orang lain untuk merebut pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan itu. Kita dahulukan orang lain, itu adalah makruh perbuatan tersebut. Apa-apa yang seperti kita tengok orang azan. Kalau orang tahu kelebihan azan tersebut, dia takkan membiarkan orang lain azan, melainkan dia akan dahulukan diri dia. Begitu juga dengan saf awal. Dengan saf awal, kalau orang tahu kelebihan dia, maka orang tahu kaedah Islam begitu. Setiap kebaikan kita dahulukan diri kita. Adapun manfaat dunia, bolehlah kita nak dahulukan orang lain, kan? Nak dahulukan orang lain. Adapun manfaat yang membawa kepada ganjaran besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita di akhirat kelak, maka utamakan diri kita. Sebutkan lagi, padahal dalam masalah seperti ini makruh mendahului orang lain. Itu makruh. Kita dahulukan orang lain dalam kebaikan itu makruh. Peluang itu mesti kita rebut dan jangan diabaikan. Tetapi sebaliknya, ada pula orang yang kalau makan bersama-sama, ia tidak berkenan mempersilakan orang lain. Kalau bab makan, maka didahulukan diri dia pula. Sepatutnya kalau bab makan, tengok apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam bab al-isar ini, melebihkan orang lain. Ketika Jabir menjemput ketika perang Khandaq, dia jemput Rasulullah dan beberapa orang sahabat datang makan di rumah Jabir dengan dalam makanan yang terhad. Tetapi Rasulullah SAW ingat sahabat-sahabat yang lain juga berada dalam kelaparan, dia ajaknya semua sahabat-sahabat lain untuk datang ke rumah Jabir sehingga mencemaskan Jabir. Dan ketika semua termasuk Rasulullah berada dalam keadaan kelaparan, di rumah Jabir itu siapa yang menjamu sahabat-sahabat itu makan adalah Rasulullah SAW sendiri.
Rasulullah SAW sendiri membahagi-bahagikan kepada sahabat-sahabat yang ada untuk makan. Dan akhir sekali, setelah semua orang dah dapat bahagian masing-masing dalam urusan makanan, barulah Rasulullah SAW makan. Itu yang akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam bab keduniaan, maka kita mendahului orang lain al-isar. Tetapi dalam bab melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita perlu rebut adalah diri kita dahulu. Diri kita dahulu. Kerana kita akan tahu nilai ibadah tersebut nanti di akhirat kelak nanti. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika mana semua orang lari daripada kita. Semua orang nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, bergantung harap terhadap amal kebajikan yang pernah dilakukan. Kalau kita tahu saat-saat tersebut, maka kita akan menghayati kaedah ini. Apa kaedah ini yang saya sebut tadi? Al-isaru fil qurbi makruh. Maksudnya mendahului orang lain di dalam ketaatan itu makruh. Perlu kita dahului diri kita. Tetapi di sebaliknya, ada pula orang-orang yang kalau makan bersama-sama, ia tidak berkenan mempersilakan orang lain untuk mendapatkan bahagian yang lebih banyak daripadanya. Padahal dalam keadaan seperti ini, kita sangat disuruh untuk melebihkan dan mendahului orang lain. Ini Rasulullah tunjuk di dalam tadi di rumah Jabir, di dalam peristiwa yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijemput oleh Rasulullah, datang ke rumah Rasulullah bersama-sama Rasulullah untuk melihat apa yang boleh dijamah di rumah Rasulullah. Ketika Abu Hurairah berada dalam keadaan betul-betul kelaparan, ada semangkuk susu di rumah Rasulullah yang di dalam perkiraan Abu Hurairah hanya cukup untuk seorang ataupun dua orang susu tersebut. Tetapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Abu Hurairah, kamu pergi panggil kawan-kawan lain yang di sekitar Masjid Nabawi itu, Ahlus Suffah. Panggil lagi sekitar 70 orang lebih. Abu Hurairah di dalam hati dia terlintas, kalau aku panggil orang lain, maka sudah tentu aku perlu serve orang lain. Dan benda ni tak banyak. Tetapi disebabkan Rasulullah SAW yang suruh, maka Abu Hurairah mentaati Rasulullah, pergi panggil sahabat-sahabat lain untuk datang. Dan akhirnya betul Abu Hurairah dan Rasulullah lah yang mendahului sahabat-sahabat lain untuk minum susu tersebut. Dan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam peristiwa tersebut, susu yang sedikit diminum oleh ramai, akhirnya ada baki di antara untuk Abu Hurairah dan Rasulullah SAW. Akhirnya dua orang ada susu tersebut. Apa Rasulullah SAW kata kepada Abu Hurairah? Sekarang kita berdua, kamu minumlah dahulu. Rasulullah mendahului Abu Hurairah. Sepatutnya Rasulullah insan yang paling mulia, tokoh besar Madinah, kan, penghulu sekalian makhluk, kan, penghulu Nabi dan Rasul, boleh melebihkan. Tetapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hal keduniaan, maka al-isar, mendahului orang lain, itu adalah lebih utama. Itulah sikap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahului orang lain walau diri mereka memerlukan. Itu dalam bab keduniaan. Tetapi di dalam bab ketaatan, saf kosong contohnya, saf ada kosong, maka siapa yang nak pergi dulu? Kita dahulu. Jangan tawarkan kepada orang lain, kerana tempat itu adalah ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang duduk di saf awal. Azan, ada 2-3 orang azan, jangan kita jemput orang lain, kita dahulu mendahuluikan diri kita untuk melaungkan azan tersebut, kerana ganjaran seluruh makhluk yang mendengar azan kita ketika itu,
maka mereka menjadi saksi di hari akhirat kelak. Kemudian disebutkan lagi, amalan yang disebutkan dalam hadis di atas ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan kesempurnaan sembahyang yang merupakan tiang agama kita dan berkaitan dengan sembahyang berjemaah yang merupakan syiar bagi kaum muslimin. Syiar menghidupkan masjid ataupun surau-surau itu merupakan syiar bagi umat Islam di suatu tempat. Azan pada suatu kawasan itu menjadi syiar bagi umat Islam di suatu tempat tersebut. Oleh itu, amalan-amalan ini sangat perlu untuk diperbaiki dan disempurnakan. Kalau di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang ketinggalan dari menghadiri sembahyang berjemaah selain dari orang-orang munafik atau orang Islam yang mempunyai keuzuran yang ketara sekali. Bahkan ada di antara sahabat Rasulullah SAW itu orang yang terpaksa dipimpin oleh 2 orang anaknya untuk dapat hadir sembahyang berjemaah. Namun di hari ini banyak masjid-masjid yang kosong dari sembahyang berjemaah dan banyak pula masjid-masjid yang hanya dihadiri oleh orang-orang tua atau pegawai-pegawai yang sudah pencen sahaja, dan banyak pula masjid-masjid yang tidak sampai satu saf orang-orang hadir sembahyang berjemaah di dalamnya. Maka dari kerana itu, marilah kita bersama-sama menegakkan syiar umat Islam ini, dan insya-Allah dengan itu kita akan dikurniakan kemenangan yang pernah diberikan kepada generasi dahulu, yang mana dahulu nak tengok kejayaan sesuatu masyarakat Islam di suatu kawasan tersebut, maka lihatlah bagaimana kehadiran solat berjamaah ketika subuhnya. Subuh mereka seumpama solat Jumaat ramainya. Itu menunjukkan kualiti umat Islam. Kerana Rasulullah SAW sebut dalam hadis ini, walau ya'lamuna fil atamah was-subhi, kalaulah mereka tahu fadilat yang ada pada solat Isya, kan, pada solat Isya dan solat subuh berjamaah. Nabi SAW sebut, siapa yang mendirikan solat Isya secara berjamaah seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Dan siapa yang mendirikan solat subuh secara berjamaah seolah-olah dia menghidupkan seluruh malam. Itu ganjaran bagi orang yang mengerjakan solat Isya dan solat subuh secara berjamaah. Dan orang-orang yang selalu melazimi masjid ini ataupun surau ini, ada kelebihan yang cukup banyak pada mereka. Sudah tentu orang yang melazimi menghadiri masjid ini merupakan orang yang solat di awal waktu. Kan mana ada orang satu masjid ataupun surau itu solat di akhir waktu. Sudah tentu orang yang mendirikan solat berjemaah ini orang yang solat di awal waktu. Kemudian sudah tentu orang yang solat berjemaah ini, kalau dia tahu kelebihan, dia akan mengambil wuduk di rumah dahulu. Dan setiap khutwah, kullu khutwah yakhtuha, setiap tapak yang dia langkah untuk ke masjid itu, maka ganjaran bagi dia itu, setiap langkah itu adalah 10 al-hasanat, kebaikan. Di situ kebaikan. Kemudian menunggu masuknya waktu itu ada kelebihan yang lain. Kemudian solat berjamaah itu ada kelebihan yang lain. Kemudian duduk berzikir selepas solat berjamaah itu ada kelebihan yang lain. Keseluruhannya berkaitan dengan masjid, solat sunat, solat berjamaah ini, maka malaikat sentiasa mendoakan kepada mereka dengan Allahumma ghafir lahu warhamhu. Doa para malaikat kepada orang-orang yang melazimi masjid ataupun melazimi solat berjamaah. Tapi sekarang kita terhalang. Maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala nak ajar kita, nak didik kita bagaimana berharganya kehadiran kita ke masjid. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala buka ataupun angkat wabak ini di dalam kawasan kita, di dalam negara kita ini, maka kita perlu ingat bahawa
dahulunya. Sekarang ni kita pernah terhalang, bagaimana nikmat hadir di dalam masjid, maka kita rebutlah peluang tersebut. Kita kena insaf dengan kehadiran kita ke masjid, ke surau, mendirikan solat secara berjamaah. Itulah yang disebutkan di dalam hadis ini berkenaan dengan yang pertama tadi adalah azan dan saf awal. Azan dan saf awal. Kemudian menghadiri, bersegera menyambut laungan azan tersebut. Kemudian memberi perhatian yang khusus kepada solat maghrib, solat Isya terutamanya, dan solat subuh secara berjemaah, kerana di situ merupakan bekalan kita yang cukup banyak, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan jika kita menyedari tentang hal berkaitan berjemaah di masjid ini. Kita tak banyak amal. Kita perlu sedar bahawa amal kita ini tak banyak yang kita nak bawa, tetapi kematian itu hampir mendekat. Amal tak banyak, kematian hampir mendekat. Dosa pula banyak. Kita perlu tahu bahawa peluang-peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, melalui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, nikmat hidup, kemudian nikmat kesihatan, kemudian nikmat untuk hadir ke masjid dan surau untuk solat secara berjamaah, ataupun melakukan ketaatan berkaitan dengan solat berjamaah ini, seperti solat di saf awal dan azan itu, maka kita perlu rebut di dalam kehidupan kita pada hari ini. Moga-moga hadis yang kita dengar pada malam ini, secara ringkasnya kita mengambil pengajaran daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pengajaran yang cukup bernilai kepada kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi